أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT yang dengan kesihatan yang Allah beri kepada kita dapat datang dan dengan taufik kepada Allah dapat hadir dalam kuliah kita, kuliah bulanan kita dengan pengorbanan. Itu mudah-mudahan Allah libatkan datang pahala untuk kita dan Allah membuat kefahaman yang luas untuk kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kuliah kita ini diberkati oleh Allah. Mana sambungan dia? Dan padan menerima arat dan umpamanya. Macam turun jalan. Maka menyebab. Ha? Adapun arat itu ialah maka menyebab. Maka menyabit. Situ. Kata Syekh Abdul Qadir bin Wa'iyah rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka menyabit oleh hukama, menyabit ataupun mengisbat oleh hukama, para cendekiawan, pada para cerdik pandai daripada ulama, akan 9 perkara. Pertamanya kam. Dia asas 10 kategori. Dia panggil makulatul asyarah. Cuma satunya jauhar. Satu jauhar 9 arat. Satu jauhar 9 arat. Jadi jauhar kita dah bahas tentang hukum-hukum jauhar. Jadi pada hari ini kita akan mula perbahasan tentang arat. Tapi seperti mana Syekh dah sebut, perbahasan yang kita bahas ini, makulatul asyarah, 10 kategori ini tidak ada kaitan dengan Allah. Tetapi walaupun dia tidak ada kaitan dengan Allah, dengan kita faham dia, kita kejap kita faham balik Allah. Sebab kita nak tahu sesuatu, dia kena tahu lawan dia, baru dah dia kemah. Al-asya' la tattaju illa bi'addaliha. Sesuatu itu takkan jelas melainkan dengan kita tahu lawan-lawan. Ini seperti mana kata ulama, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya maka dia kenal Allah. Jadi kita duk belajar ni makulatul asyarah ni tentang apa yang ada di makhluk. Apa yang ada di makhluk. Walaupun tak ada kaitan dia dengan Tuhan, tapi semakin mantap kita. Contohnya yang pertama kita akan belajar tentang kam. Kam. Baik, kita baca dulu. Maka menyabit oleh hukama. Mensabit mengisbatkan, mengiyakan, menghukumkan dengan adanya 9 perkara. Menyabit lawan dia menapi. Tapi nak terjemah tepat lagu mana? Mensabit ni dia pasal lama. Lawan dia menapi. Mengiya tak? Mengikrar, mengaku. Mengaku dengan wujudnya. 9 perkara. Pertamanya kam. Kam. Kam nama dia. Kam. Iaitu kam. Kita boleh baca dengan dia asalnya tasydid. Kamun.
Tapi dah selalu dia sebut, jadi baca dengan mati kam. Asalnya ejaan dia al-kammu, kammun. Tapi boleh kita baca dengan mati kam. Dah selalu dia sebut, jadi kam. Asalnya kammun ataupun al-kammu, bukan al-kamu. Al-kammu, itu kam. Kam ni kita terjemahnya beberapa. Beberapa. Kam namanya, iaitu kam, barang yang terima bahagi dengan cara diri. Barang benda yang menerima bahagi dengan cara diri. Maksud dengan cara diri ni, tulis sikit, bukan dengan jalan menumpang. Bukan dengan jalan menumpang dengan yang lain. Contoh kalau jirim itu warna hijau, hijau tu terima bahagi juga, tapi terima bahagi tu bukan dia. Dia hanya menumpang di jirim. Bila jirim tadi terbelah, maka dia pun terbelah. Tetapi warna tu dia menerima bahagi dengan jalan turut ataupun ikut tabaiyah, tamak, mengikut jirim. Kalau jirim tadi terpecah 10, dia pun terpecah juga warna tadi. Tapi bukan yang kita bahagi warna tu, yang kita bahagi tu jirim tu. Tapi warna tu ikut. Dan ni bukan kita nak bahas tentang warna atau sifat-sifat yang duduk di jirim. Kita bahas tentang kam tu sendiri, diri jirim tu sendiri. Barang yang terima bahagi dengan cara diri. Jadi bukan dengan jalan menumpang. Seperti kita selarkan. Selar ni kalau bahasa Arab mulahazah. Ni pun payah juga nak terjemah. Faham. Atau bahasa kita kita takdirkan. Kalau bahasa kampung, kita gamak dan kita gamak. Kita gamak dan kita takdir, ataupun tapi boleh faham dah pelajar agama, dia faham dah mulahazah. Jadi kita selarkan, kita mulahazah, kita ingatkan, kita takdirkan benda yang boleh dibahagi. Dibahagi dua. Suatu jirim yang kita ingat, kita boleh kerat dia dua. Itu dia panggil kam. Atau selar benda yang dua hingga ke atas. Ni, kita takdirkan satu benda terbahagi dua, tapi bukan dengan jalan fi'li pun, dengan jalan mulahazah saja. Kalau fi'li ni live, maknanya memang dah bahagi cukup. Kalau kategori tu, itu orang panggil bil fi'li. Hak ni dah semacam sebatang kayu, kita takdirkan dia bulat-bulat jadi 10. Tapi dia sebatang kayu. Itu dia panggil selar benda yang boleh bahagi dua. 10 ke 3 ikutlah. Itu dia panggil kam mutasil. Kam mutasil. Macam dia kata headset ni, kita ingat dia boleh belah dua. Dia menerima belah 4. Dia menerima 8 juzuk. Maka benda tu dia panggil kam mutasil. Kalau handset ni 8 biji begitu, dia panggil kam mumpasil. Itu panggil kam mula. Mutasil ni beberapa yang berhubung. Mumpasil beberapa yang berpisah. Macam kategori tu. 10 biji kategori. Dia berpisah. Tu dia panggil adat, bilangan. 1, 1, 1. Tapi kalau satu batang kayu yang bulat, kita takdirkan jadi 10 biji goli. Daripada kayu yang panjang itu, kita boleh jadikan bulat-bulat sebanyak 10 biji. Tapi hanya kita ingat saja. Maka kayu itu dipanggil kam muttasil. Saat ni dia nak kait dengan Tuhan tu nanti dulu. Dia walaupun ilmu ni berkait dengan kita, tetapi kita boleh pelaga dengan tentang dekat Tuhan. Maknanya Allah Ta'ala tidak boleh sama sekali kita nisbahkan dia dengan kam. Itu. Jadi yang dia kata
selar ni kita takdirkan benda yang boleh dibahagi. Bukan terbahagi pun, boleh dibahagi saja. Ini dipanggil kam mumpasil. Kalau siapa rajin tulis, ini kam muttasil. Ni, kita selarkan benda yang boleh dibahagi. Bukan dibahagi pun, boleh dibahagi dua atau lebih. Ini dipanggil kam muttasil. Atau selar kita mulahazah, kita gamak dan takdir benda yang dua. Benda dua biji. Bukan kita takdir dua, tak memang dua biji pun. Macam dua ketul goli. Hingga ke atas 5 biji goli ke, itu dia panggil kam mumpasil. Tulis di situ. Ini kena kepada kam mumpasil. Peringkat pertama. Itu. Maka makna bahagi. Makna bahagi. Contoh kita kata kayu, semata-mata kayu. Kita boleh ingat kata, kita selar, mulahazahkan panjang, barulah kita boleh bagi. Dia begini, kam muttasil ni, dia kena mulahazah dulu. Kalau tak mulahazah, dia tak nama kam. Kan? Bila kita mulahazah ni, kita ingat bahawa dia boleh pecah 4, pecah 10, seminggu dibahagi kepada 7 hari, sebulan 30 hari, baru dipanggil kam muttasil. Dia kena mulahazah ataupun selar dulu. Bahasa Tani dia panggil selar. Kelantan selar juga. Kelantan selar tak? Tu. Kalau belah Kelantan ni gamak. Kan? Kita gamak. Dia Tani dia panggil selar. Selar ni mulahazah. Arab panggil mulahazah. Jadi dia kena semata-mata kayu tu tak boleh kita kata kam. Tapi bila kita ingat dia boleh dibelah kepada beberapa bahagian, maka dipanggil kam muttasil. Itu. Maka makna bahagi itu ialah fardu ataupun takdir satu perkara lain daripada satu perkara. Kita fardu takdirkan satu benda lain daripada satu perkara yang lain. Dia panggil dalam Arab fardu syai'in ghairi syai'. Mempardukan sesuatu yang lain daripada sesuatu itu. Kita mempardukan sesuatu yang lain daripada sesuatu. Ini dipanggil kismah wahmiyah. Al-kismatu al-wahmiyah. Pembahagian secara waham. Secara fardu takdir. Tu. Dia ada satu lagi al-kismah al-fi'liyah. Pembahagian secara PL ataupun secara live. Maknanya pembahagian secara nyata, jelas kita boleh tengok dengan mata. Tu dia panggil al-kismah fi'liyah. Al-kismah wahmiyah juga dipanggil dengan al-fi'lah al-takdiriyah ataupun bil quwah. Dia panggil kismah bil quwah, dengan kita takdir saja. Kalau goli 5 biji, 10 biji, dia panggil al-kismah bil fi'li. Ini kalau bila kita faham ini, kita boleh faham kitab-kitab yang besar-besar, kita boleh faham. Kata kita faham dalam kitab-kitab mantik, dalam kitab tauhid ada membahaskan tentang kismatul fi'li, kismatu al-wahmiyah. Kalau kita tak belajar makulah, kita tak faham. Walaupun kadang-kadang dalam kitab tasawuf, nanti saya nak sebut nanti dalam kitab tasawuf mana yang menyebut tentang berkait dengan perbicaraan makulatul asyarah. Ni masih kita duduk di tepi-tepi bawah ni, tak masuk dalam lagi. Duduk main ikut tepi dulu. Maka makna bahagi ialah fardu satu perkara lain daripada satu perkara. Contohnya gimana? Arab sebut fardu syai' ghairi syai'. Macam secupa. Itu dia panggil fardu syai'. Kita takdirkan secupa. Ghairi syai', dengan kita kata secupa tu, contohnya apa dia? 2 kepul. Tu dia panggil, ataupun 2 pot. Dulu tin ada ni susu tu, dia panggil 2 pot. Itu dia panggil dengan ghairi syai'.
kita takdirkan seminggu 7 hari. Maknanya fardu syai' kita takdirkan, fardukan suatu, iaitulah seminggu. Ghairu syai' dengan suatu yang lain. Mana? Dengan 7 hari. Kita fardukan sebulan dengan 30 hari. Kita fardukan sehasta berapa jekat? 2 jekat setengah. Ikutlah. Itu dia yang disebutkan dengan fardu satu perkara lain daripada satu perkara. Itu. Baik. Contoh, satu hari kita bahagikan kepada 12 jam. 12 jam itu yang dipanggilkan dengan ajza. 12 jam itu dipanggil satu jua. Tapi bila dipardukan dengan jam, maka dia jadi 12. Dia jadilah 12 jam. Dia jadi 12 jam. Ini fardu satu perkara lain daripada satu perkara, mempardukan suatu dengan suatu yang lain. Misalnya seperti kita selar, kita ingat, kita takdirkan benda yang sejengkal panjangnya, maka kita fardu 15 jari. Sejengkal tu kita fardukan dengan 15 jari umpamanya lah. Jadi selarkan sejengkal tu dia panggil fardu syai', dan 15 jari tu dia panggil ghairu syai'. Yang dia sebut dalam bahasa Melayu fardu satu perkara, iaitulah sejengkal lain daripada satu perkara, iaitulah 15 jari. Tu. Dan seperti contohnya lagi, dan seperti secupak kita fardu 2 leng. 2 leng ni bahasa sana 2 kepui. 2 kepui. Sini tak tahu, di belah utara dia 2 kepui. 2 kepui lebih kurang tin susu tu. Dua kepui. Tak payah nak kata. Tanya sini secupak. Secupak pun payah tau. Cupak. Ni bahasa dia. Kita bagi hal lain. Seperti secupak, kita padu dengan 2 leng. 2 leng ni 2 kepui. 2 genggam, lebih kurang 2 genggam besar tu, 2 kepui. Tu secupak. Kalau kita kata apa? Kalau senang, segantang 4 cupak. Jadi dalam kitab beka, segantang 4 cupak. Satu cupak ni 2 leng dia panggil. Ada 2 kepui. Segantang 4 cupak. 1 jam 60 minit. Seminggu 7 hari. Begitulah. Kita buatlah misal lain. Payah sangat leng-leng ni. Segantang 4 cupak, 1 jam 60 minit, seminggu 7 hari. Tu dia. Tapi kita sebut seminggu. Seminggu tu dia macam satu benda. Tapi bila kita bahagikan 7 hari, dia berpisah. Tapi sebenarnya seminggu tu nama bagi perhimpunan 7 hari tu. Dia seolah macam satu benda, satu. Fardu syai', ghairu syai'. Dia tu syai'un wahid. Dia orang panggil, kalau kita kata usbuk ni, syai'un wahid, satu benda yang satu. Kita faham tak tu? Tapi bila kita pecah kepada 7 hari, dia sudah dia sudah berpisah. Itu dia panggil selar. Bila sebut seminggu ni, dia tak berpisah pun sebenarnya. Tapi bila kita cek dalam seminggu tu ada 7 hari, maka itu dia panggil kamuttasil. Kamuttasil dia panggil. Kalau hari-hari tu pula Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, tu dia panggil munfasil. Kalau kita tengok di diri hari Isnin, diri hari Selasa, diri hari Rabu, itu dia panggil kamuttasil. Tapi kalau kita sebut seminggu, kita ingat di dalamnya ada 7 hari, itu dia panggil kamuttasil. Kalau kita tengok di hari-hari itu, 7 hari itu, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, dia panggil munfasil.
Dalam sehari tu pula. Kan? Kita kata 24 jam. Kan? Sehari tu satu, dia panggil syaik. Kemudian kita takdir dengan ghair syaik mana? 24 jam. Kan? 24 jam tu pula. Kan? Kita boleh pecah. Sebab tu nak beritahu kata Allah tak ada kaitan dengan kam. Dia tak ada kaitan dengan kam. Sebab tu zat dia tidak ada kam, sifat dia tidak ada kam, perbuatannya tidak ada kam. Itu nanti saya nak sebut dan kita sudah bahas dalam kitab Baqaratul Amani. Tapi nak beritahu kata ilmu ni bila kita faham kejap mantap ilmu tauhid. Dan kita pun boleh kita faham ibarat-ibarat dalam kitab-kitab lama-lama, kitab-kitab kuning ni, hak berkaitan dengan ilmu-ilmu akliyah kita boleh faham insya-Allah. Kita boleh faham. Kita tak mau leceh bila kita ni baca kitab Arab, kitab-kitab hak jenis alat ni ahli makul, kan? Kita tak faham tu jadi tak sonok. Sebab lah ni kita sedih, bahawa tak ada dah. Jenis yang faham cara halus, cara ilmu akliyah ni dah kurang. Dah kurang. Sekarang ni sampai ilmu makulat pun dia tak pernah dengar. Itu. Itu dia kata seperti secupak kita fardu dua leng. Dan ada juga tak ada nak tengok nuskah lama. Dia kitab ni ada jatuh. Kalau kitab ni ada juga bukan adalah. Tu kata kitab ni padahal 1 tahun tak sampai lagi. 50 tahun tak sampai lagi tapi dah kena ada nuskah lain lah. Nanti nuskah ni nanti saya akan putus sikit lah, nanti cuba tengok. Ni nuskah lama dekat saya. Kalau nuskah lama dan ada juga tu. Bukan adalah juga lah. Saya ada nuskah ni. Dan ada juga dipakai akan bahagi itu dengan makna becek. Wah, siapa ni? Becek ni kita pisah-pisah dah. Tu pasal kawan-kawan. Dipakai akan dibahagi. Situ noh. Saya baca nuskah lama. Ada juga dipakai akan bahagi itu, bukan dibahagi, di tu buang. Tak ada di. Ni. Lah tu buang dan di tu buang. Yang hanya dan ada juga dipakai akan bahagi itu dengan makna becek. Di tu buang. Becek lantai. Becek. Becek ni pisah-pisah. Bagi-bagi becek. Kalau kata kalau goli tu bagi seorang satu becek, pisah-pisah. Kalau kek tu kita potong, bagi seorang satu, tu becek. Kek itu kita potong siap, tarik satu-satu, bagi-bagi, tu dia panggil becek. Kalau Arab, kalau dia bahasa sebut becek tapi Arab dia panggil al-iftiraq. Al-iftiraq daripada farqun. Pisah-pisahkan. Arab panggil al-iftiraq. Alif ta ta ra alif qaf. Iftiraq. Tu dia panggil. Tu becek. Becek ni bahagi-bahagikan. Ni, bahagi tu Arab panggil kismah. Dan ada juga dipakai ni dipanggil juga kam itu, bahagi itu dengan makna becek dan asing. Arab panggil al-iftiraq. Ni, bahagi itu makna dia juga. Bagi seorang satu ni handset seorang satu, bahagi juga. Itu dia panggil dia panggil al-kismah al-fi'liyah tu. Bahagi siap. Dia panggil dalam Arab paslu al-ajza' wa fakkuha. Paslu memisahkan juzuk-juzuk, wa fakkuha dan meleraikan. Paslu al-ajza' wa fakkuha, pa kaf. Wa fakkuha, memisah-misahkan bahagian-bahagian itu dan meleraikan. Ini dia panggil al-kismah al-fi'liyah. Mana secara live kita bahagi. Tadi secara waham saja. Kita hanya membahagi secara selar, secara ingat je. Sehari 24 jam, seminggu 7 hari. Bukan terbelah pun seminggu je nama dia. Macam kek, kita ingat
boleh dibelah dua belah. Tetapi bulat bukan terbelah pun. Kita hanya membelah secara selak. Ni panggil al-qismah wahmiyah. Al-qismah takdiriyah, secara takdir saja. Ini ilmu akal dia panggil. Tapi bila dia dipotong-potong-potong, dibecek-becek-becek, dipisah, itu dia panggil al-qismah fi'liyah. Secara live kita dah potong siap. Itu dia panggil becek. Ustaz, kalau contoh kek tu, sebelum dipotong dia mutasil lagi Dia panggil kam mutasil. Lepas potong jadi Lepas potong dia pisah satu-satu, dia panggil mumpasil. Dia panggil mumpasil. Jadi bila sebut kam, dia arak. Bila arak, Tuhan arak tak? Tuhan tak. Ni dia dah ada berkait dengan Allah. Tapi bukan sifat Tuhan, tapi kita faham di zat dia. Sebab ni tidak ada kaitan dengan Tuhan. Dia panggil arak. Tapi nanti dia ada cerita pula adik-beradik kam, suku sakat. Nanti dia tak sebut lagi. Nanti dulu. Dengan makna becek dan asing. Itu. Dia panggil dalam Arab faslu al-ajza', memisahkan juzuk, wa fakkuha. Dia panggil wa yusamma al-qismah al-fi'liyah. Tu. Dan asing. Kita asing. Kita ceraikan juzuk-juzuk yang ada pada jisim. Itu. Kalau orang tanya panggil ubah. Ubah. Dia panggil ubah pun dia panggil juga. Kita belah buah. Sama ada belah tu ikut jalan potong, ikut jalan belah. Ikut. Ataupun dengan jalan ricih. Dia panggil, orang Kelantan panggil krisik. Orang tadi panggil krisik. Itu nanti kita akan belajar. Belagu mana dapat tiga mana dipanggil potong, pada tiga mana dipanggil belah, pada tiga mana dipanggil takir. Kalau belah utara dia panggil takir. Jenis hak tebal, potong kat tepi. Takir dia panggil. Dia bukan semua takir. Kalau tali dia tak boleh takir. Apa takir tali? Bukan. Tu kata makulat. Nanti dia akan bahas satu-satu. Lepas tu dia kena ada dia kena apa hitam. Tapi kalau apa hitam saya bukan rajin pakai, seketika kena pakai. Tapi mungkin bulan ni tak lagi kot. Kalau boleh ada, tu tak apa lah, macam tu. Macam tu. Tapi tak payah bawa lagi lah. Nanti ke depan, no? Makulat ni dia kena lukis sikit lah. Dia kena lukis sikit. Tapi semua pen semua ada. Ada yang besar dah buat dah. Ni. Ingat kan ni skrin. Tak belakang. Belakang. Saya jadi cikgu saat nanti. Semua ada. Elok. Nanti tengok kalau nak kena lukis kita lukis. Tapi puasa ada lagi ni. Muka sat sebelah nanti. Saya memang kena banyak lukis. Itu. Hendaklah habis. Hendaklah kita ketahui bahawasanya benda yang dinamakan dengan kam ini bukan diri jauhar. Semata-mata jirim tu bukan lagi. Bila kita selar, faham? Bila kita ingat dia boleh dibelah-belah, baru dia panggil kam. Diri kek tu bukan kam lagi. Tapi kek tu bila kita ingat kata boleh dibelah, baru dinama kam. Tu nak cara faham bagi betul-betul tu. Tapi sekali-kali kita nak bagi, kalau mengajar orang kampung, sekali orang tanya, jawab begitu tak apa dah. Tapi sebenarnya nak faham betul-betul, jirim tu sendiri, jauhar tu sendiri bukan lagi kam. Bila kam ni, bila kita mulahazah. Tu. Mulahazah ni kita ingat kata dia dibelah. Dia berkumpul dengan beberapa juzuk, baru dia panggil kam. Kam mutasil. Hendaklah kita ketahui bahawasanya benda yang dinamakan dengan kam ini bukannya diri jauhar. Bahkan dia panggil apa? Dia panggil mikdar. Qadar bagian-bagian. Qadar panjang, qadar petak, qadar bulat. Bila kita qadarkan dia, maknanya apa? Kita telah membahagi-bahagikan dia secara
secara waham. Bukannya diri jauhar hanya semata-mata benda yang diselar sahaja. Bila kita mulahazah, ingat dia tu boleh dikerat, dipotong bagian-bagian, boleh dikerat, boleh ditakir, boleh dibelah, kan? Dan kita boleh ingat dalam otak kita bahawa dia boleh dibahagi kepada 10. Itu baru dipanggil kam mutasir. Itu. Sebab tu cerita kam ni, itu saya pernah sebut. Ulama ada mengatakan man taraka arba'an kamula tauhiduhu. Siapa-siapa yang tinggal 4 ni, sempurna tauhid dia. Man taraka arba'an kamula tauhiduhu. Siapa-siapa yang tinggal 4 soalan ini, dia tak layan dengan 4 ini, sempurna tauhid dia. Pertama, kaifa. Kaifa wa mata wa aina wa kam. Dia tidak memikir dan dia tidak menyoal tentang kaif. Macam mana, lagu mana Tuhan. Wa mata. Dia tidak menyoal dan dia tidak memikir tentang mata. Bilakah Tuhan wujud? Dan dia tinggal daripada menyoal dan memikir tentang aina. Di manakah Tuhan? Di mana? Yang keempat, ditinggal daripada memikir dan menyoal tentang kam. Berapakah Tuhan? Besar manakah Tuhan? Dia sebab tu kam ni jangan kita ingat 5, 6, 7. Kam ni kalau besar ni pun kam juga. Dia pergi kam mutasir. Kalau kecil kam mutasir juga. Kam mutasir juga dia panggil killatul ajza. Kalau dia besar, kasratul ajza. Sebab tu bila kita faham kam ni, hakikat kam, kita tak berani nak kata Tuhan ni besar mana, panjang mana, tinggi mana, kecil mana. Kita takkan tanya. Faham? Tu. Kalau kita tak punya makulat, ni ulama kata apa ni? Siapa-siapa tinggal 4, mana tinggal kaifa, tinggal mata, tinggal aina, tinggal kam, sempurna tauhid. Siapa ketiga tak punya makulat? Tinggal kam. Jadi soalan tentang kaif, yang pertama tu soal tentang kaifiat. Macam mana, lagu mana. Kalau orang tanya kaifallah, macam mana Tuhan ni, kita boleh jawab. Jawabnya laisa kamislihi syai'. Tuhan tak semacam sesuatu. Nak jawab dia. Dan soal tentang mata. Mata ni tanya tentang apa? Tentang masa. Bila kamu datang? Bila kamu belajar? Itu tanya masa. Kalau orang tanya tentang masa, kita boleh jawab. Kita jawab apa? Laisa yataqayyad bi zaman. Tuhan ini tak terikat dengan zaman. Allah tak terikat dengan zaman. Zaman yang ada sekarang ni kebetulan ya. Tuhan tak ada terpengaruh, tak ada terikat dengan zaman yang ada. Kita tak boleh kata sekarang ni Tuhan ada pada waktu petang. Sebab ada di negara lain yang sekarang ni dah malam. Tuhan tak ada ke di negara lain pada masa tu? Tuhan ada di Kuala Lumpur ni ya? Dan ada di tempat lain yang masih tengah hari. Dan ada tempat lain yang masih pagi. Sebab tu Allah tak terikat dengan petang di Malaysia. Dan dia tak terikat dengan tengah hari di Mekah sekarang ini. Dia tak terikat dengan pagi yang ada di negara lain pada masa sekarang ini. Dan dia tidak terikat dengan malam yang ada negara yang sekarang ini dan sudah tengah malam. Allah bebas daripada masa-masa ini. Sebab dia duduk di, kita sebut alam tapi sebenarnya tak boleh, tapi nak pergi faham. Dia duduk di dimensi lain, alam lain. Dia tidak terikat dengan masa kita. Wa huwa al-an kama alaikan. Wa huwa al-an kama kan. Tuhan sekarang macam dulu. Kalau dulu masa dia bersendirian, masa azali, mana ada siang malam pagi petang. Siang malam pagi petang ni ibarat daripada tukar bersilih ganti matahari dan bulan. Masa azali mana ada matahari dan bulan. Masa tu bukan ada jam pukul 12, pukul 1. Malam pun tak, siang pun tak, kita tak tahu dia punya keadaan. Masa waktu tu. Waktu pun tak kena, masa pun tak kena sebenarnya sebut tu.
Tapi nak pergi faham. Sebenarnya tak boleh masa pun tak boleh kata. Masa azali tak boleh sebenarnya. Tapi jangan pula ada yang pandai-pandai. Ustaz ni tak ada. Memang dia faham. Tapi nak pergi faham nak buat macam mana kena sebut juga. Ha. Ada tu lagi dah cat. Masa Tuhan duduk seorang-seorang. Seorang tu bukan Tuhan orang. Tapi nak buat macam mana tak boleh nak faham. Nak cerita orang kampung. Masa Tuhan duduk seorang-seorang dia. Kan? Nah, kita yang faham kita, apa ni Tok Guru ni sebut Tuhan bukan orang. Tok Guru pun faham. Tapi dia cakap pasal kampung. Tapi dah ni jenis zaman YouTube ni bahaya. Dia ni Tok Guru salah sik tu kena hantam. Kan? Dia pun hantam dia. Tapi dia cari salah dia. Memang kita pun nak buat macam mana. Dia duk mengajar kampung dia bukan tak. Dia duk mengajar kampung. Jadi pok-pok yang hasad deki ni apa ambil dah dia cakap di kampung. Boom, lah ni pakat kita ni tak agama. Tok Guru kita beri buat gitu. Kalau habis kita tak setuju pun cari orang lain. Cari orang lain. Kan? Dah Tok Guru orang tua pula kita kena hormat. Kalau kita tak hormat ilmu dia, kita kena dia orang tua. Ni kita tengok ni. Sekarang ni Syekh Yasin kembang tadi saya baru dapat sahabat Syekh Yasin. Perokok tegar macam-macam. Syekh Yasin Padani, Syekh Yasin Padang. Ulama hebat tu. Syekh Ali Jumaah habis semua ni ulama-ulama kena hantam habis. Kita tak setuju dengan sebab tak sama kita diam. Sebab ulama ni kita diam. Kita diam sebab ulama ni kita bahaya. Bahaya. Ulama ni kita jangan. Saat ni kita kena bala. Bala kita tak sedar. Bukan nanti bala tu nak mana kita secara kita sedar. Kita tak sedar kita kena bala. Kan? Pak Kutu tu salisik memang. Kan? Dia kata apa? Tuhan nak tambah. Dia kata begitu. Tuhan nak tambah. Kalau kami di kampung tak ada kisah. Tapi kalau baik Kuala Lumpur Tuhan nak tambah ni. Ya, Tuhan kambing lah. Tapi bila masuk dalam YouTube, ini bahaya lah. Bila ada orang yang dengki dengan dia, tu muncul tak keluar lagi tu. Dia percaya tak import lagi barangkali. Sebab saya pernah mengaji dah memang. Tuhan ni nak tambah dia tak. Soalan ni benda apa lah. Tapi dia orang kampung menatang apa? Sama belah Kedah semua. Semua begitu. Dia menatang. Sebut menatang. Tu. Tu. Macam mampu ya. Sedap nak mampu. Jahat nak mampu. Apa lagi? Segak nak mampu. Huduh nak mampu. Semua nak mampu. Dia ni alim nak mampu. Tok Guru tu alim nak mampu. Bukan dia maki tak. Alim sungguh. Itu alim nak mampu. Mampu ni mampus lah. Tapi dia bahasa utama habis tu. Alim nak mampu dia ni. Alim nak mampu bukan dia maki dah. Alim tu sungguh. Kalau jahil nak mampu. Dia macam tu. Tapi tu saya pun takut buat bila YouTube ni takut. Bila saya ni bila ada orang tengok salah ni dia korek cari. Mana dia nampak ada point. Dan ni sampai tu salah sik pun kena jadi masalah. Dia pun jadi masalah. Macam kita apa tu ini Aziz pun macam-macam apa dia tak buat. Kan? Nakak babi dah semua dah. Lagi tu. Zaman sekarang ni dahsyat. Jadi dia panggil soal daripada kalau kita kata soal tentang mata itu soal dengan zaman. Tuhan tak kait dengan zaman. Tu biar-biarlah. Baik, soal mana? Saya kaifa wa mata wa aina. Aina ni soal tentang apa? Tentang makan, tempat. Di mana kamu duduk? Di mana tempat belajar? Di mana kamu belajar? Maknanya mana ni tanya tentang makan. Kalau kita nak jawab boleh. Laisa yataqayyad bimakan. Tuhan tak terikat dengan tempat. Tuhan tak terikat dengan tempat. Sebab tempat tu dia yang jadikan. Kalau tempat-tempat ni yang ada ni dia jadikan, sebelum dia jadikan tempat tu di mana dia duduk. Dan kam ni soal tentang al-adad. Soal tentang mikrar. Soal tentang bilangan. Berapakah Tuhan? Atau soal kalau tanya tentang bilangan berapa Tuhan, itu dia panggil tanya tentang kamu pasir. Tuan-tuan ni dia panggil kamu pasir. Berpisah-pisah seorang-seorang dia pergi pasir. Manusia, tapi kita semua ni dia pergi kamu pasir. Hamut tasir ni kuning saya ni. Tangan anggota juzuk daging saya dia panggil mutasilun bi, yang berhubung dengan saya. Tu. Dan tanya tentang mikdar. Qadar ni bagaimana? Tuhan ni besar mana? Tuhan ni tinggi mana? Tuhan ni itu dia panggil tanya tentang kam juga. Sebab itu kalau siapa-siapa yang tinggal daripada memikir tentang 4 perkara ini, kaifa wa mata aina wa kam, sempurna tauhid dia. Tauhid dia jadi sempurna. Tu, kemah. Sekarang ni
Bukan nak tinggal soalan ni. Pergi tanya lagi. Di mana Tuhan? Lepas tu kata Imam Asy'ari. Imam Asy'ari pernah kata dalam kitab dia, la yus'alu 'anillah bi kaifa. Jangan kamu tanya tentang Allah dengan kaifa. Li'annahu la misla lahu. Kerana tidak ada yang seumpama baginya. Wala bima. Jangan tanya Tuhan tentang ma. Kan? Dengan apa Tuhan buat? Sebab Tuhan buat tidak dengan elak. Li'annahu la jinsa lahu. Tuhan tidak ada jenis. Ni mantik. Sebab tu kita tak boleh tanya tentang ma huwa Allah. Tak boleh tanya. Sebab ma huwa ni tanya tentang hakikat sesuatu. Kita nak jawab dengan ma huwa ni, dia mesti ada jenis yang korek, pasal yang korek. Ada yang mantik. Ma huwa al-insan. Al-insan hayawanun natik. Hayawan tu jenis, natik tu dia punya pasal. Kan? Kalau kita tanya ma Allah, ma huwa Allah, wa ma Allah, tak boleh sebab dia tidak ada jenis. Dia tidak ada jenis. Kalau Tuhan ada jenis, makna apa? Dia berkongsi pada nauk, menjadi mantik. Contoh kita kata hayawan tu dia panggil jenis. Nauk dia apa dia? Nauknya al-insan, al-insan, al-baqaratu, al-jamus, al-hisan. Itu dia panggil nauk. Di bawah nauk dia panggil afrad. Kalau insan, afrad dia apa dia? Zainab, Qasim, Mahmud, Ali. Tu. Kalau kita kata Tuhan ada jenis, maknanya dia berkongsi dengan anwa' yang lain. Itu bahaya. Tu kata ilmu mantik pun kena belajar juga. Jangan minta sudah. Ustaz pandai-pandai sebut. Ni Ustaz belajar mantik pula. Macam tu. Ilmu ni kena belajar semua. Kita tak apa. Kita mengaji universiti ni, walaupun fakulti, tapi kita kena cari mengaji macam luar macam ni. Macam ni kita nak menambah ilmu lain. Kita jangan kira fakulti, aku usuluddin saja. Aku tak mau belajar lain. Aku syariah saja, tak mau belajar hak usuluddin. Kalau tidak koman kita. Masa ruang-ruang yang macam ni lah kita kena mengaji. Time cuti kita pergi ke pondok ke di mana ke mengaji ilmu-ilmu lain. Kami di pondok pun macam tu budaya. Bila cuti tukar. Pondok Pekah ni di belah pantai ni bulan Maulud, bulan cuti, pondok ditukar. Pondok Pekah, pondok hak guru dia Pekah saja mengajar, tak ni pakat pergi pondok Usuluddin. Hak Usuluddin pula mai pindah. Mai duduk pondok Pekah. Di pantai ni itu budaya tu. Bulan Maulud dia sebulan cuti. Tukar-tukar pondok Nahu. Pondok Nahu pergi mengaji, pondok Tauhid, pondok Tauhid pergi mengaji pondok Nahu. Tapi tok guru tu dia alim semua, tapi dia menonjol Pekah. Bila sebut guru ni, bila sebut guru pondok, dia mesti dia alim semua bidang. Cuma cenderung dia. Kan? Jadi bila cenderung dia Pekah, dia kalau nak baca Pekah, dia baca alat, dia baca gitu ya. Jadi anak murid kena pindah tempat lain. Kita cuba hidup budaya tu. Jadi cuti kita buat pengajian. Buat pengajian, pergi mengaji mantik, belajar mantik. Banyak lagi istiqaq, wadha', ilmu tu. Fiqh tak ada masalah. Fiqh banyak. Jadi saya ni kalau yang alim, kalau alim usuluddin, saya respect daripada alim yang lain. Dah usah, bukan saya pun bukan belajar usuluddin. Saya belajar usuluddin setahun 2 tahun ya. Yang saya belajar alat banyak. Ni pondok bawah Mak Mawi ni alat mantik, bayan, badek, fiqh. Usuluddin ni saya belajar 2 tahun 3 tahun ya. Itu ya. Tapi saya lebih sedap ilmu usuluddin ni. Sebab usuluddin ni mana Tuhan bagi orang yang khusus nak dapat dia nak boleh usuluddin. Kalau di kampung, kalau ahli fiqh ni berlambak. Tambah kalau kita tak tahu masalah fiqh, mufti Google ada. Mufti Google ada. Buka je Google masalah apa. Dia keluar kita tak nak pilih.